Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati, Puan Nurhayati, seterusnya pada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari pendengar Radio IKIM yang dimuliakan dan dirahmatikan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita terus diberi peluang untuk hidup di maya pada Allah ini. Mudah-mudahan nikmat hidup ini kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau kita dalam kebenaran, mudah-mudahan kebenaran itu akan berterusan. Dan kalau kita di dalam kesalahan ataupun jalan yang menyimpang, mudah-mudahan kita dapat betulkan kehidupan kita, insya-Allah. Dalam apa juga keadaan, mudah-mudahan kita kekalkan rasa sangka baik, husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pada hari ini kita dalam kepayahan, ada kepedihan yang kita alami pada hari ini, kesakitan, sebenarnya Allah sedang mendidik kita tentang erti kesabaran. Sekiranya pada hari ini dipenuh dengan keceriaan, kesenangan dan kesihatan, sebenarnya Allah sedang mendidik kita juga. Allah sedang mendidik kita erti kesyukuran, ya. Mudah-mudahan dalam apa juga keadaan kita mengekalkan sangka baik kepada Allah, dan inilah punca datangnya segala kebaikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Pada minggu yang lalu kita telah selesai memperkatakan tentang jalan Islam. Bagaimana kita nak menuju Allah melalui tahap-tahap ataupun stesen-stesennya, bermula daripada syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Dan insya-Allah kita akan membincangkan soal ini, ya, lebih lanjut lagi, merupakan kesinambungan ataupun sambungan daripada tajuk-tajuk yang sebelumnya. Pada mereka yang telah ikuti segmen ataupun rancangan Mukmin Profesional ini dari awal, ya, kita telah dibawa membincangkan bersama-sama tentang arah hidup, tujuan hidup, jalan hidup. Dah selesai dah 3 perkara, ya, iaitu arah hidup kita dah bincang tentang hidayah. Kemudian tujuan hidup kita dah bincangkan tentang ibadah, ya, dan juga jalan hidup kita dah bincang tentang syariat, tarikat, hakikat dan makrifat, ya. Dan pada petang ini kita bincangkan tentang yang keempat, iaitu bekalan dalam perjalanan kehidupan kita, iaitu solat, insya-Allah. Dan apabila kita bincangkan solat pada petang ini, bukanlah saya nak fokus kepada soal hukum hakam, soal sah batal rukun dan sebagainya, kerana perkara ini saya kira sudah ada tuan-tuan guru, ustaz-ustaz kita yang telah menerangkan soal sah batalnya, soal teknikal dan mekanikal solat ini, ya. Tetapi apa yang saya nak fokuskan pada petang ini ialah soal why, kenapa, ya, bukan soal bagaimana. Tetapi soal kenapa kita solat, apa perkara-perkara yang melibatkan yang tersirat daripada solat ini, apakah falsafah di sebalik pelaksanaan solat itu, supaya kita bukan saja tahu solat, tetapi kita tahu kenapa kita solat, apakah kekuatan, apakah kelebihan, ya. Pada hari ini kalau orang tak solat, orang tak rasa rugi, ya. Tetapi kalau orang tak makan, dia rasa lapar, ya. Tak bekerja, tak ada duit. Tapi tak solat, tak ada apa-apa. Sebab apa? Dia tak melihat sesuatu yang lebih maknawi yang tersirat daripada solat ini, ya. Solat adalah bekalan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup ni yang kita kata hujung dah jauh, masih jauh, pangkal dah jauh, tapi hujung belum tiba lagi, ya. Perjalanan kehidupan kita ni makin ke hujung makin meletihkan, ya. Bebanan makin bertambah, ya. Dulu kita tak ada anak, sekarang dah ada anak. Dulu anak seorang, sekarang 2 orang, macam-macam, Perjalanan hidup tu makin lama bebannya makin bertambah, tenaga kita makin berkurangan. Jadi kita perlukan satu bekalan dalam kehidupan kita, ya. Kalau dalam pemusafiran yang panjang, kalau kita tidak ada bekalan, kita akan keletihan dan kita akan kehausan, tidak akan sampai. Walaupun kita dah tahu tujuan kita, dah tahu dah tempat kita nak pergi, ya, dah tahu stesen-stesen yang kita nak lalui, tapi tanpa bekalan kita tidak akan sampai juga, ya. Jadi sebab itu solat adalah makanan rohani kita sepanjang nak melalui jalan menuju Allah ini, ya. Tanpa makanan rohani kita akan rasa kelesuan, keletihan, kejemuan, ya, dan sebagainya. Solat adalah talian hayat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Orang sekarang ni selalu gunakan talian hayat, ya. Betul. Tanpa solat kita umpama layang-layang yang putus tali, ya. Kita tengok layang-layang putus tali, ya. Dia tak ada arah, dia akan terumbang-ambing, dia akan jatuh, ya, sama terlampal ke bumi atau tersangkut di pokok dan sebagainya. Dia tidak ada, orang kata, kekuatan, ya, untuk terbang, ya. Jadi solat itu dikatakan juga silah. Silah itu hubungan, silaturahim, ya. Jadi hubungan kita dengan Allah ialah melalui solat, ya. Jadi Allah
akan menjaga kita sejauh mana kita menjaga Allah, ya. Dan cara kita menjaga Allah yang kita kata ihfazillah yahfazukum, yahfazuka, tu yang dikatakan kita menjaga Allah dan Allah akan menjaga kita, pasti menjaga kita, ya. Itu yang dikatakan terutamanya kita menjaga solat kita, ya. Yang jagalah Allah, pasti Allah menjaga kamu, dan insya-Allah kita akan menjaga solat kita. Solat juga dikatakan tiang agama. Selalu kata as-solatu imaduddin. Kita dah tahu solat adalah tiang agama. Tetapi agama yang kita fahami, dalam arti kata yang luas. Agama ataupun perkataan din itu yang dikatakan the way of life. Sistem hidup, ya, sistem berekonomi kita, sistem politik kita, sistem sosial kita, pendidikan, hiburan dan sebagainya. Itu yang dikatakan sistem hidup. Kalau sistem hidup tu, ya, ada tiangnya, maka tiangnya adalah solat. Jadi kalau kita tak jaga solat kita, tanpa solat kita, ekonomi kita akan goyah. Sistem hidup kita akan berantakan, akan kucar-kacir, ya, segala-galanya kucar-kacir. Umpama rumah tu tiangnya adalah solat. Sistem hidup Islam itu ditunjangi oleh solat, ya. Jadi kita akan tahu bahawa apabila berluasanya kejahatan, kemungkaran dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, hatta dalam negara, kita dah tahu apa artinya solat tidak selesai. Bila kita tahu indikator dia, kalaulah dalam banyak kejahatan dan kemungkaran yang berlaku pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, dalam negara kita, banyak kemungkaran, ya, banyak kejahatan, artinya indikator petunjuk kepada tidak selesainya soal solat, ya. Saya teringat satu ungkapan yang diutarakan oleh orang yang bijaksana. Dia kata, untuk baiki dunia kita kena baiki manusia. Untuk baiki manusia kita kena baiki hati dia, kan? Dan untuk baiki hati manusia kena baiki solat, ya. Jadi dunia ni yang mencoraknya ialah manusia. Manusia itu dicorak oleh hatinya, iaitu raja dalam kerajaan diri, dan hati itu perlu dekat dengan Allah, dan dekat dengan Allah itu melalui solatnya. Jadi kalau ada, mungkin kita sendiri, ya, mungkin orang lain yang datang kepada kita, ataupun kita sendiri yang tertanya, saya ni, hidup saya ni dah lintang bukang, dah haru biru, ya, saya rasa sedar banyak kesalahan, kusut sangat hidup ni, saya nak membaiki diri. Di mana ataupun dari mana saya nak bermula? Jawabnya ialah bermula daripada perbaiki solat kita. First thing first, ya. Kalau kita dapat menyelesaikan solat ini, insya-Allah dia akan ada, orang kata, kesan yang dikatakan terus kita boleh mengubah perkara-perkara yang lain, ya. Jadi kena bermula dengan solat dulu. Jadi bayangkan sekarang ni, apa ni, Yati, kita dengar melalui kajian-kajian yang diutarakan dalam media masa, setiap 15 minit satu penceraian berlaku di kalangan orang Islam. Setiap 18 minit pula seorang anak luar nikah dilahirkan. 15 minit berlaku penceraian, kemudian 18 minit seorang anak luar nikah dilahirkan. Jadi artinya apa? Artinya persoalan yang paling besar ialah tidak selesai soal solat ini. Sebab di sana Allah telah berjanji dalam Quran, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada fahsya'. Fahsya' itu kejahatan yang datang daripada seks, ya. Zina, pergaulan bebas dan sebagainya, dan kemungkaran, ya. Jadi kalaulah solat itu benar-benar dilaksanakan, sesungguhnya kata Allah, dia boleh mencegah fahsyak dan mungkar. Jadi kalau fahsyak dan mungkar berluasa, artinya solat itu tidak selesai dalam masyarakat kita. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam sejarahnya, yang satu hadis yang di secara panjang lebar saya ambil mafhumnya saja, ya. Seorang sahabat nama Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana keadaan seseorang itu, yang dia solat-solat tetapi masih mencuri, ya? Dia solat tapi masih mencuri, bagaimana keadaan orang ni? Rasulullah terus menjawab, solat itu lambat laun akan mencegahnya daripada mencuri. Jadi artinya dalam solat itu ada kuasa, ada power, yang menyebabkan seorang itu boleh meninggalkan kemungkaran dan kejahatannya. Jadi berterusanlah kata solat. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab, apabila dia nak memilih pegawai-pegawai yang penting di dalam kerajaan Islam dalam waktu pemerintahannya, Umar Al-Khattab seorang Amirul Mukminin, ya, pemimpin orang mukmin, dia kata apa? Dia melihat dan dia betul-betul menjadikan solat itu sebagai satu penanda aras ataupun satu KPI lah sekarang ni, ya, yang nak dipilih dalam pegawai-pegawai itu, dia tengok solat. Sebab apa? Dia kata kupandang solat sangat penting. Sesiapa yang menjaga solat bermakna dia akan menjaga hukum Allah yang lain.
Tetapi sekiranya dia telah tidak mengerjakan solat ataupun melalaikan solatnya, dia juga berkemungkinan meninggalkan amalan-amalan Islam yang lain. Jadi Sayyidina Umar tengok, kalau orang tu menjaga solat, dia boleh jadi pegawai. Sebab kemungkinan dia akan menjaga amalan-amalan Islam yang lain. Ya, solat itu kepala ibadah. Kalau kepala tu kita jaga, ekornya dia akan datang sendirinya. Tetapi kalau orang tu, kata Sayyidina Umar, meminggirkan solat, kemungkinan dia akan meminggirkan hukum-hukum Allah yang lain. Maksudnya dia tidak akan ada integriti, dia tidak akan ada kejujuran, dia tidak ada kerajinan dalam pelaksanaan kerjanya. Kalau solat itu tidak dijaga. Jadi macam mana saya nak gambarkan satu analogi yang menunjukkan solat ini penting. Begini Yati, kalau kita tengok setiap negara termasuk Malaysia, dia ada angkatan tentera dia sendiri. Ada angkatan tentera. Mengapa? Sebab angkatan tentera ini penting untuk mengekalkan keamanan sebuah negara. Saya teringat kata bijak pandai, dia kata cara terbaik mengekalkan keamanan dalam sebuah negara ialah sentiasa bersiap sedia untuk berperang. Jadi cara terbaik untuk mengekal keamanan ialah sentiasa bersiap sedia untuk berperang. Jadi angkatan tentera mesti selalu dilatih supaya dia tip-top condition, dalam keadaan yang tip-top ataupun dalam siap siaga untuk berperang. Kerana itulah cara terbaik untuk mengekalkan keamanan. Sebab itu angkatan tentera dia selantas berlatih. Tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Hari ini dia sentiasa berlatih, berkawat, latihan peperangan, udara, laut dan sebagainya. Dia sentiasa ada latihan. Walaupun dalam realitinya, Yati, di Malaysia, kalau kita lihat Malaysia, berperang dengan musuh ni sekali-sekala aja. Kalau kita tengok pasca kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, sebelum kemerdekaan kita berdepan dengan Jepun. Kemudian pasca kemerdekaan selepas itu kita menghadapi suasana darurat, konfrontasi dengan negara jiran, waktu itu dengan pengganas komunis dan sebagainya. Ada yang dikatakan peperangan. Tetapi tak selalu berperang. Hanya sekali-sekala. Tetapi latihan berterusan dilaksanakan. Okey, analoginya macam mana? Kita manusia. Kita sedang berperang setiap hari. Kerana apa? Kita ada musuh yang sentiasa nak menyebabkan kita menyimpang daripada jalan Allah. Musuh itu apa? Ialah syaitan. Syaitan. Dia sentiasa membawa kita untuk sesat daripada jalan Allah. Syaitan adalah musuh yang tak pernah tidur. Dia adalah musuh yang paling licik, yang paling konsisten, yang paling istiqamah, paling bijak. Dia menyerang kita setiap hari. Jadi kalau angkatan tentera tadi, yang berperang ataupun berhadapan dengan musuh sekali-sekala, itu pun bersiap sedia selalu, berlatih selalu, kita juga sedang berhadapan dengan musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata. Bila kita latih? Soalnya, bila kita bersiap sedia, bila kita mengumpulkan kekuatan untuk berdepan dengan musuh ini. Kalau angkatan tentera dia berlatih hari-hari untuk berhadapan dengan musuh yang tak tahu bila. Kita sedang diserang setiap hari. Jadi bila kita latih, jawabnya ialah semasa kita solat. Semasa kita solat. Bila kita nak kata kita nak berlawan dengan syaitan, kebijaksanaan dia, konsisten dia, istiqamah dia itu sukar untuk kita tandingi. Di dalam Al-Quran kita katakan bagaimana nak lawan syaitan? Jawabnya fasta'iz billah, berlindung dengan Allah. Jadi syaitan ini pemiliknya, penguasanya ialah Allah. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, maka syaitan dia takut untuk mengacau kita, untuk menggoda kita. Sebab tu kita kena rapat selalu dengan Allah. Cara kita rapat dengan Allah ialah melalui solat kita. Jadi solat tu umpama kawat lah. Bagi angkatan tentera, solat itu umpama misalnya kata latihan yang kata berperang lah, untuk kita mengumpul kekuatan. Jadi saya letakkan satu analogi yang mudah supaya kita nampak bahawa hasutan, godaan dan dorongan syaitan ini, insya-Allah kita akan dapat atasi apabila kita akrab dengan Allah. Itu yang dikatakan selalu, when God is your friend, who is your enemy? Apabila kita akrab dengan Allah, syaitan ataupun musuh-musuh lain tidak akan dapat mengganggu gugat kita. Sebab itu solat itu penting. Baik, apabila kita dapat menghindari halangan-halangan kita menuju Allah, kita dapat akrab dengan Allah. Bila syaitan, godaan-godaannya dapat kita, orang kata, dapat kita atasi, maka kita dapat dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, artinya Yati, apa dia? Bila kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan kekayaan. Sebab Allah tu Al-Ghani, Allah tu Maha Kaya. Kalau tak kaya harta,
kita dapat kekayaan jiwa. Itu artinya rapat dengan Allah, rapat dengan kekayaan zat yang maha kaya. Bila kita rapat dengan Allah, kita rapat dengan kebahagiaan dan kelembutan, kerana Allah tu Al-Latif. Ya, apabila kita rapat dengan Allah, artinya kita rapat dengan sumber rezeki. Rezeki yang segala-galanya, ilmu, harta, hidayah dan sebagainya, kerana Allah itu Ar-Razak. Ar-Razak itu pemberi rezeki. Apabila kita rapat dengan Allah, kita rapat dengan kemuliaan, kerana Allah itu Al-Karim. Jadi artinya apabila kita rapat dengan Allah dan kita terhindar daripada tipuan dan godaan syaitan itu, kita rapat daripada semua sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang kita hendak dalam hidup. Itu yang dikatakan artinya kejayaan. Sebab itu bila kita diseru untuk solat, kita diseru hayya 'alal falah. Ya, hayya 'alal falah artinya mari menuju ke kejayaan. Kerana bila orang tu akrab dengan Allah, dia memperolehi kekayaan tadi, kemuliaan tadi, ketenangan tadi, ya, segala-galanya. Itu yang dikatakan kejayaan yang lebih holistik, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Sama ada kekayaan dalam bentuk kejayaan dalam bentuk lahiriah ataupun kejayaan dalam bentuk batiniah ataupun yang manawi. Ini penting, ya. Sebab tu kita telah ditegaskan, ya, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2 yang dikatakan qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un. Ya, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Artinya bila orang tu akrab dengan Allah, itulah punca kejayaan dia. Ya, kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Kerana apa? Dia telah dapat mengalahkan musuhnya, iaitu syaitan tadi, ya. Jadi bila diseru kepada solat, artinya kita diseru kepada kejayaan. InsyaAllah itu sebagai mukadimah, Hayati. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan kita boleh berkongsi, dan jika tidak ada kita boleh teruskan kepada bagaimana yang dikatakan kejayaan hasil daripada menegakkan solat itu, insyaAllah. Itu dia, insyaAllah. Dan waktu ini kita sama-sama mengalukan, ya, rakan-rakan pendengar kita untuk sama-sama bertajukan soalan dan pendapat mereka kepada yang bagi Ustaz. Di talian di 0362051500. Talian pun sudah bertubi-tubi, ya, Ustaz, untuk kita jawabkan soalan mereka. Kita ke pemanggil pertama waktu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bersedia, ya, rakan pendengar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Cik Yati, Mak Yaakob Melaka. Ya, Cik Yaakob, silakan. Ya, Cik Yaakob. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Cik Yaakob. Ustaz, selalunya penjelasan Ustaz ni memang mudah difaham. Telah di masjid saya rasa memerlukan 5-6 bulan penjelasan tak kitab ni rasa-rasa, kan? Ya, ya. Alhamdulillah lah. Sebenarnya Ustaz, Ustaz kata musuh kita syaitan, kan? Ya, ya. Tapi akhir zaman ni orang tak perasan yang dia dah berkawan dengan syaitan. Ya, ya. Dengan fitnahnya, dengan apa semua, kan? Ya, ya. Jadi macam mana nak lawan syaitan ni? Adakah solat kita tu kena ada roh dalam solat? Pertama sekali, kan, soalan saya. Atau kena ada 4 serangkai. Maknanya ilmu, iman, amal, takwa tu kena diserangkaikan, barulah kita dapat jelas syaitan tu. Tak tolong jelas tu, kan? Ya, ya, ya. Terima kasih, Cik Yaakob. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waktu ini kita nak sama-sama raikan rakan-rakan yang lainnya, Ustaz, ya. Kita kumpulkan soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya Farah dari Shah Alam. Ya, Farah, silakan. Saya nak tanya dengan Ustaz. Minta maaf lah kalau soalan ini agak kebudak-budakan, kan, tapi untuk pengetahuan saya lah yang khasnya, kan. Saya nak tanya, saya solat, tapi kadang-kadang kita tertinggal waktu, kan. Lepas tu saya nak tanya, perlu ke saya qada? Lepas tu rasa macam bila dah terlalu banyak tu, rasa macam bersalah tu ada tau. Boleh ke saya tak terdaya nak mengqada balik supaya solat yang saya dah tertinggal tu? Macam mana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ambil satu lagi memanggil, Ustaz, ya, untuk waktu ini. Assalamualaikum. Halo. Ya, siapa saja? Halo. Ya, Assalamualaikum. Saya Abdul Latif dari Johor Bahru. Ya, Cik Abdul Latif, silakan. Saya terus kepada soalan, ya. Ya. Saya nak minta pandangan dengan Ustaz. Ya. Ada yang mengatakan solat ini adalah contoh daripada usaha dan ikhtiar kita, lah. Jadi atas daripada terjemahan daripada solat kita tadi tu diterjemahkan. Adakah benar ke ataupun tidak tu? Tak pengulayan. Tak apa nak jelas soalan tu. Cuba tolong ulang, ulang, Cik Latif. Bini Ustaz, ya. Ya, ya. Jadi adakah benar satu pandangan
solat yang kerjakan solat ini atas daripada terjemahan daripada usaha ikhtiar kita ni yang semasa seharian, usaha kita seharian semasa ni atas terjemahan daripada yang tersiratnya daripada solat. Jadi solat ni adalah yang tersuratnya, yang tersuratnya, tapi yang tersiratnya adalah usaha dan ikhtiar kita seharian hidup kita. Adakah benar atau tidak? Minta penjelasan pada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, wassalam. Itu dia. Mungkin kita jawabkan dahulu persoalan rakan-rakan pendengar kita ni, Ustaz, silakan. Yang pertama, terima kasih atas respon dan perkongsian yang diutarakan oleh sahabat-sahabat kita ya. Encik Yaakob daripada Melaka tadi tentang syaitan ya. Syaitan saya kata adalah musuh dalam diri kita. Kita ni ada dua musuh batin kita, iaitu syaitan dan hawa nafsu ya. Dan kalau kita dapat mengalahkan musuh batin kita ini, mudah kita untuk mengalahkan musuh lahir kita, Yahudi dan Nasrani dan sebagainya ya. Tapi kadang-kadang oleh kerana kita kadang-kadang tertipu ya, kita nak hadapi musuh lahiriah kita dahulu, tapi kita terlupa dengan musuh batin kita. Sebab itu kadang-kadang kita boleh membakar bendera Yahudi ya, tapi kita tak boleh angkat selimut untuk solat subuh ya. Kenapa? Itu musuh batin kita ya, syaitan hawa nafsu tadi ya. Jadi itu yang kita katakan tadi, untuk melawan syaitan ini kita takkan mampu ya, sebab syaitan ini licik ya, dia begitu hebat tipuannya ya. Sedangkan kita lihat datuk kita Nabi Adam dan nenda kita Siti Hawa alaihissalam juga tergelincir melakukan kesalahan dan terkeluar daripada syurga kerana tipu daya syaitan tadilah ya, kata dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha kasih dan maha sayang pada kita ya. Walaupun syaitan tu dah minta izin dan dibenarkan oleh Allah untuk menyesatkan manusia, tetapi Allah menegaskan bahawa dia tidak akan dapat menyesatkan manusia yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang ikhlas. Ikhlas ni antivirus lah ya, kepada godaan, temptation daripada syaitan ini ya. Jadi bagaimana nak ikhlas, saya rasa kita dah bincangkan tajuk ini dalam bab tujuan hidup dulu ya. Bagaimana ikhlas itu, kerana ikhlas itu bukan saja kita menanti untuk ikhlas, tetapi kita mencari untuk ikhlas. Dan ikhlas ini ada kaitannya dengan pelajaran ilmu tauhid ya. Bukan saja sebatas otak kiri kita belajar tentang ilmu tauhid, tetapi kita nak ada tauhid penghayatan. Maksudnya macam mana kita titipkan tauhid tu ke dalam hati kita, yang dikatakan proses internalizing itu, proses mujahadahnya ya, proses muraqabahnya dan sebagainya ya, yang mana kita kena melalui ya untuk mencapai keikhlasan tadi. Rujuk pada kuliah-kuliah yang terdahululah ya. Baik, dalam konteks pada petang ini bagaimana solat ini ya, yang katakan di dalam Quran, kalau kita menghadapi syaitan ini, fasta'iz billah, maksudnya kita minta berlindung ya, dengan Allah. Ta'awuz ya, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum solat lagi, Imam Ghazali minta kita baca qul a'udzu birabbin nas ya. Itu sebagai peninding ya, kita ta'awuz dan sebagainya. Sebab apa? Saya dah katakan, untuk berdepan dengan syaitan secara direct takkan mungkin ya. Saya nak buat metaforanya macam inilah, anjing yang menyalak kita ya. Anjing yang menyalak kita, anjing tu Rottweiler besar daripada kita ya. Kita pun takutlah ya. Tetapi kalau kita panggil tuan punya anjing tu, senang aja dia bagi isyarat, takut anjing tu datanglah pada dia. Jadi kalau kita anggapkan begitu ya, bila kita berlindung dengan Allah ya, Allah akan memberi kekuatan kepada diri kita yang menyebabkan syaitan tidak boleh menggoda kita ya, tidak boleh menipu daya kita. Dan paling banyak ialah yang paling penting dalam kita nak berapat dengan Allah ni, yang dikatakan silah tadi ya, ialah solat ya. Orang yang solat insya-Allah dia sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang dia kata wa aqimis solah li zikri ya, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Jadi hati kita ni apabila kita dapat mengingati Allah, dia akan ada kekuatan ya. Jadi waktu itu godaan syaitan dia nak menuju pada hati kita lah. Jadi hati ini menjadi rebutan antara malaikat dengan syaitan ya. Jadi bila hati kita mengingati Allah, insya-Allah bisikan malaikat tu yang akan menang. Tetapi kalau kita tidak ingat Allah, maka godaan syaitan tu akan menang ya. Syaitan datang dengan was-wasnya, malaikat datang dengan ilhamnya yang baik Jadi perlawanan. Jadi sebab itu hati kita ni sentiasa bolak-balik.
berbolak-balik antara pertarungan antara dua, syaitan dengan malaikat tadi. Bertarung, gelanggangnya ataupun medannya mana? Hati kita Sebab itu hati kita kena selalu mengingati Allah. Dan yang dikatakan mengingati Allah yang paling utama sekali ialah dengan solat Betul Cik Akub kata tadi, dengan ilmu, dengan iman, dengan amal dan takwa yang dikatakan itulah yang rangkuman tadi. Kalau kita nak semayang pun, kalau kita kena ada ilmu. Ada orang ada ilmu tapi tak solat, kenapa? Dia tak ada iman. Jadi kena ada iman. Iman itu pun tak guna kalau tidak ada amal. Sebab iman itu yang dikatakan tasdiqum bil qalbi bi amalul bil arkani. Kita akui dengan apa? Dengan hati, dan kita amalkan dengan perbuatan, dan kita ikrarkan dengan lisan kita. Jadi perlu ada amal. Jadi ilmu, iman, amal, dan akhirnya menuju kepada takwa. Takwa itulah kekuatan kita. Sebab tu bila disebut takwa, Rasulullah kata at-taqwa hahuna. Rasulullah menunjukkan dadanya, maksudnya di dalam hati itulah. Jadi apabila kita ada takwa, kita ada kekuatan, Bila kita ada kekuatan, insya-Allah syaitan tidak akan dapat menyesatkan kita. Inilah huraiannya lebih kurang sikit sebanyak. Dia katakan bagaimana kita nak menghadapi syaitan dengan akrab dengan Allah melalui solat kita. Kalau berdepan memang kita kalah. Sebab syaitan nampak kita, kita tak nampak dia. Jadi kalau seorang peninju yang ditutup mata dengan peninju yang dibuka mata bertarung, tentu yang buka mata dah menang. Tapi macam mana kita yang ini? Kita akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, saya nak respon tentang solat yang tertangguh. Bagi kita dalam mazhab Syafi'i wajib qada. Wajib qada. Bilangannya macam mana? Kalau macam mana yang dikatakan rasa macam tak lagat lah, qada setakat mana yang kita boleh. Setakat mana yang kita boleh, yang kita mampu, qada. Sebab yang itu adalah hutang kita. Hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena berterusan qada. Macam mana kalau rasa macam ada guilty conscious, ada rasa bersalah tapi tak buat, itu tak rasa bersalah lah tu. Kalau ada rasa bersalah yang benar-benar, dia akan timbul tindakan kita. Itu dia kata love is a verb, love not a word. Love, cinta itu adalah tindakan ataupun perbuatan. Love is a verb, V-E-R-B. Love not a word. Word tu kata-kata. Jadi kalau kita ada cinta kepada Allah, mesti ada tindakan. Kalau ada rasa bersalah, mesti ada tindakan. Tapi kalau kita ada rasa bersalah tapi tidak ada tindakan, saya rasa itu tak rasa bersalah. Itu hanya mungkin mainan kata-kata saja, untuk orang kata justifikasi diri kita, supaya kita macam ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Tidak. Sebenarnya kalau ada rasa bersalah, dia timbul, mesti ada tindakan kita. Sebab rasa bersalah tu di hati. Hati tu raja dalam kerajaan diri kita. Bila rasa bersalah tu ada di hati, hati tu akan mengarah panca indera kita untuk melaksanakan. Tapi kalau hati tu misal kata tak mengarah lagi tindakannya, artinya ada sesuatu yang salah pada hati tu. Itu yang kata-kata mungkin kita tak ada rasa bersalah itu, cuma cakap kita je. Cuma kalau ada kelelahan, keletihan, kelesuan, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah tidak memberatkan lebih daripada apa yang kita mampu buat. Kita tak tahu kita berapa banyak waktu dah kita tertinggalkan. Kita laksana sekadar yang kita mampu, insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan macam itulah yang saya boleh jawabkan. Kata baik. Sebab apa saja kena melalui kesusahan, tak ada kesenangan gitu. Dulu kalau kita tinggal dengan senang, sekarang kita kena bayar dengan susah lah sikit. Tak apalah itu. Baik, Cik Latif pula yang katakan apakah solat itu terjemahan kepada kehidupan kita. Antara saya boleh ringkaskan macam inilah. Apakah hubungan solat dengan kehidupan, dan kehidupan di luar solat dengan solat? Apakah interrelated ataupun hubungan kesalingan antara solat dengan kehidupan dan kehidupan dengan solat? Sebenarnya bila kita bercakap tentang solat, kita bercakap tentang dalam Al-Quran dikata aqimus solah, mendirikan solat. Beza dengan mengerjakan solat. Mendirikan solat itu kata para ulama, bukan saja kita menegakkan tuntutan-tuntutan Allah di dalam solat itu, sama ada rukun fi'linya, qalbinya dan qalbinya, qaulinya dan qalbinya, ataupun fi'linya, 3 tindakan, perbuatan dan juga hati. Bukan itu saja, tetapi bagaimana roh di dalam solat itu kita bawa keluar solat. Kita tegakkan Islam ataupun iman itu di luar solat kita. Contohnya, dalam solat kita kena khusyuk. Kata Imam Ghazali, khusyuk ini wajib. Artinya lawan kepada khusyuk ialah lalai. Jadi artinya kita kena khusyuk, sebab khusyuk dalam solat umpama roh kepada badan kita. Kalau kita sembahkan
jasad tanpa roh, artinya kita serahkan bangkai kepada Allah. Jadi tak beradab, ya, salah besar, betul, ya. Tetapi kita kena masukkan roh solat itu, ya, khusyuk di dalam solat kita dan kita persembahkan dengan Allah. Barulah solat itu hidup, bukan bangkai lagi, ya. Jadi bagaimana yang dikatakan khusyuk itu? Khusyuk itu tunduknya hati, fikiran, emosi dan seluruh panca indera kita semasa kita solat. Kita ingat kepada Allah. Maksudnya hati kita, pemikiran kita, emosi kita dan seluruh panca indera kita, semua kita buat untuk ingat Allah, fokuskan kepada ingat Allah. Okey, dan kepatuhan itu akan memberi impak keluar solat kita, dalam kehidupan kita. Artinya macam mana? Artinya fikiran kita, hati kita, panca indera kita dan seluruh anggota juga tunduk kepada Allah di luar solat. Jadi khusyuk di dalam solat itu bawa ke luar solat. Artinya apa? Kalau dalam solat kita tak boleh kata yang baik, ya, kalau tidak pun diperintah oleh Allah. Contohlah, ya, saya katakan takbiratul ihram ni dengan lafaz apa? Allahu Akbar. Betul, Allahu Akbar. Kita tukar jadi subhanallah. Boleh? Tak boleh, kena Allahu Akbar juga. Tak boleh kata subhanallah ataupun alhamdulillah walaupun kalimah itu baik. Kita hanya menyebut kalimah yang diperintahkan oleh Allah. Betul, ya? Apa lagi perkara yang buruk, yang baik sekalipun tapi tak diperintahkan, tak boleh, kan? Jadi kalaulah roh itu dibawa keluar solat, kita tidak akan mengucapkan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, dalam solat ada 3 fokus yang kita kena jaga, ya. Fokus mata kita kepada tempat sujud kita, fokus dada kita ke arah kiblat, ya, dan fokus hati kita kepada Allah, ya. Maksudnya mata kita kalau liar daripada tempat sujud, makruh hukumnya. Tetapi kalau dada kita ni teralih daripada kiblat, batal solat kita kalau dengan sengaja. Tapi kalau hati kita teralih daripada mengingati Allah, artinya solat itu tidak ada nilai, ya. Tidak ada nilai. Jadi kita belajar fokus dalam solat. Jadi apa impaknya di luar solat? Kita juga fokus dalam kehidupan kita. Maksudnya tenaga kita seluruhnya adalah fokus kepada macam mana? Kepada ibadah kepada Allah. Itu tujuan hidup kita. Kita tidak akan menyimpang ke arah yang lain, ya, sebab kita belajar fokus. Tetapi malangnya apabila kita menjaga mata kita dalam solat, sepatutnya dah berapa tahun dah kita solat, ya. Katalah kalau umur kita 40 tahun, kita mula solat di 15 tahun nanti, berapa 40 tolak 15 berapa? 35 tahun dah kita jaga mata kita dalam solat. Tetapi kenapa mata itu masih liar di luar solat? Misal kata, kan, jadi artinya link ataupun terputus hubungan antara impak kehidupan dalam solat kita terputus. Sepatutnya terus berlaku hubungan yang berterusan, ya. Sebab itu betul kata Encik Latif tadi, apakah kehidupan kita impak daripada solat kita. Itu yang penting. Masa kita sujud, misal kata, kita meletakkan segala keiguan kita ke bawah, maksudnya kepala yang kita junjung dan kita sanjung ke tempat yang paling rendah, ya, paling hina, ya. Sebab itu kita ada rasa kehambaan, rasa hina, rasa malu dengan Allah, waktu kita sujud. Dan waktu sujud itulah seorang hamba paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kesan sujud di dalam solat? Dalam kesan sujud itu membawa kehidupan. Artinya kita mesti bawa seluruh sistem hidup kita sujud kepada Allah. Artinya kita kena terima sistem yang dikatakan, yang ditunjukkan oleh Allah dan juga sunnah Rasulullah. Artinya sistem ekonomi kita mesti sujud. Tak ada riba. Tak ada perkara-perkara yang haram, tak ada gharar, tak ada apa. Sebab apa? Kita sistem ekonomi kita harus juga di bawah sujud. Begitu juga sistem pendidikan kita, begitu juga sistem hiburan kita. Tidak ada hiburan yang melalaikan, yang mendedah aurat ataupun yang bergaul bebas, kerana sistem hiburan kita sudah sujud kepada Allah. Tetapi kenapa sekarang ni kita hanya ada sujud di dalam solat, tetapi sistem kehidupan kita tidak ada yang dikatakan sujud ataupun penghambaan kita kepada Allah. Sebab itu bila kita kata seorang tu dia jaga betul-betul rakaat dia dalam solat, 4 rakaat solat asar, zuhur dia jaga, dia tak potong jadi 3. Tetapi apabila dia bekerja, kenapa ada curi tulang? Kenapa ada curi masa? Kan? Sebab impak daripada solat tu tidak membawa ke tempat kerja. Sedangkan kita kata, jadikanlah tempat kerjamu sejadah. Sejadah atau tempat beribadah kita kepada Allah. Jadi di sini yang kata putusnya kesan daripada solat itu, ya, daripada perbuatan solat itu sendiri, ya. Sebab itu kita lihat apa hikmahnya yang digunakan perkataan mendirikan solat.
bukan mengerjakan solat di dalam Al-Quran itu. Itu dia. Dan kalau kita lihat, kalau kata mendirikan solat itu umpama menegakkan tiang, kita menegakkan dengan berdiri, taklah kita mengerjakan tiang itu kan. Itu dia. Dan waktu ini juga kita nak kongsikan persoalan daripada rakan kita di Facebook. Tadi kalau Ustaz kata kita perlu rapat dengan Allah yang Maha Kaya, Maha memberi hidayah dan sebagainya. Rakan kita di Facebook EKN mengatakan bahawa Ustaz, kalau kita lihat pesakit yang sedang dirawat di hospital, jarang solat walaupun sakitnya taklah kritikal semana. Bagaimana nak menangani dan mengapa sebenarnya perkara itu terjadi sebenarnya, Ustaz? Saya rasa sakit yang paling banyak dideritai oleh umat Islam, termasuk umat Islam di Malaysia, ialah sakit hati. Bukan sakit hati itu orang kata kita sakit hati, bukan. Penyakit hati, Penyakit hati ialah apabila tidak kenal Allah. Penyakit hati apabila tidak akur dengan perintah-perintah daripada Allah. Itu penyakit hati yang paling besar sekali. Jadi ada orang yang sihat tubuh badan tetapi ada penyakit hatinya. Ada juga yang lebih malang lagi, sakit tubuh badan, sakit pula hati, dan sebagainya. Ini lebih malang lagi. Jadi sebenarnya kalau dalam solat kita merujuklah kepada kitab-kitab apa yang telah diajar oleh tok-tok guru kita, oleh ustaz-ustaz kita, bahawa dalam solat ni satu ibadah yang tiada excuse kecuali terlupa dan tertidur saja. Terlupa dan tertidur saja. Yang lain tu kena wajib laksanakan solat. Kalau tak boleh solat secara berdiri, secara duduk tak boleh duduk, baring, kalau tak baring pun dah tak larat dengan isyarat mata saja, ataupun selagi ada hati. Kita ingat bahawa sekarang ni kita rukuk, kita ingat kita sujud, tak ada excuses langsung. Artinya apa? Artinya keperluan kita kepada Allah itu, ingat kepada Allah, saya kata zikrullah tu, keperluan hati tu, kalau tidak ingat Allah, hati tu mati. Bila hati tu mati, tu hati lemah. Bila hati lemah, macam tadilah yang kita kata, hati yang mati ni umpama layang-layang putus tali lah. Dalam apa jua keadaan, tak mengembirakan, tak ada keceriaan. Contoh kalau dia kaya, dia lalai dan alpa. Dia macam meneguk air laut, makin minum makin haus. Dengan kekayaan dia menyebabkan dia emptiness, kekosongan, bodom, ataupun dia rasa boring dengan kekayaan dia, tak tahu nak buat apa dengan kaya dia, dan sebagainya. Baik, kalau dia miskin, dia menderita. Dia rasa tertekan dengan kemiskinan dia. Dalam apa jua keadaan, orang yang lepas dengan Allah ini, orang yang terlepas dengan hubungan dengan Allah ni, menyebabkan apa jua keadaan serba tak kena dengan dia. Serba tak kena. Kaya ke, miskin ke, dia berkuasa, nanti dia menindas orang, kan? Kalau dia bawah, dia tak boleh setia pula kepada orang. Dia jadi ketua, orang tak boleh ikut. Dia jadi pengikut, dia tak boleh ikut. Jadi apa jua keadaan, dia tidak akan. Tetapi kalau orang tu dekat dengan Allah, yang dikata akrab dengan Allah tadi, melalui solat tadi, itu yang saya katakan awal tadi. Kalau dia kaya, dia boleh syukur. Kalau dia miskin, dia boleh sabar. Kalau dia jadi pemimpin, dia boleh adil. Kalau dia jadi pengikut, dia boleh setia. Kalau suami, dia pengasih dan penyayang. Kalau dia sebagai isteri pula, dia menjadi isteri yang taat kepada suami. Apa jua keadaan, dia okey. Itu yang penting, bagi kata. Jadi saya menyerulah kepada pesakit-pesakit, termasuk kita juga, sama ada yang menjaga orang sakit gitu juga, tolong ingatkan ibu bapa kita yang sakit ataupun saudara mara kita yang sakit, dalam apa jua keadaan kita kena ingat Allah. Bahkan semasa sakit itulah yang lebih lagi kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan kesakitan itu sebenarnya untuk mengingatkan kita agar kembali kepadanya. Biarlah kita sakit badan, tetapi jangan sakit jiwa. Kata di situlah kekayaan kita yang sebenarnya. InsyaAllah, itu dia. Dan waktu ini kita nak ambil satu lagi memanggil, mudah-mudahan dapat kita kongsikan dengan pendengar-pendengar yang lain. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya nak tanya soalan. Sebelum tu siapa nama? Saya Abdul Hamid sini. Silakan Cik Abdul Hamid. Saya nak tanya, nak minta petua lah dengan Ustaz. Macam mana untuk kita tak nak tinggalkan. Terputus. Dan kita nak ambil satu lagi pemanggil atau bagaimana Ustaz? Ya. Satu lagi pemanggil. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Zaini. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak bertanya, minta pencerahan daripada Ustaz lah.
kita dengan izin Allah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, 3 bulan lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya nak tanya Ustaz tentang ni lah Ustaz, tentang solat tarawih. Baru-baru ni, bukan baru-baru ni lah, I think sejak setahun 2 tahun kebelakangan ni, kita diberitahukan bahawa fadilat-fadilat tentang mengerjakan solat tarawih itu hadis palsu. Jadi dan apabila kita tengok solat-solat macam solat tahajud contohnya, ada nasnya dalam Quran dan ada nasnya dalam hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Tapi dalam solat tarawih ni tidak ada nas dalam Quran, dan apabila tentang fadilat-fadilatnya pula dikatakan hadis tu palsu. Jadi bagaimana tentang kedudukan solat tarawih ini Ustaz? Terima kasih Ustaz. Radio Aikin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi soalan daripada Cik Hamid kita terputus tetapi bolehlah kita katakan petua untuk tidak tinggalkan solat. Betul, saya rasa begitu. Sebenarnya tak ada petua tak ada petua, sebab apa saja yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita kena laksanakan. Cuma dalam saya lihat di sudut motivasi lah ataupun psikologi kata kalau seorang itu tak dapat melaksanakan suatu perkara, tak dapat buat satu perkara, ada 2 je puncanya. Satu, dia tidak benar-benar inginkan perkara tu. Tak ada burning desire, tak ada keinginan yang kuat untuk. Yang kedua, dia tidak pay the price, dia tidak membayar harga yang sepatutnya untuk melaksanakan perkara tu. Contohnya solat. Kenapa kita malas solat? Lebih kurang lah kita kata sebab kita tak rasa perlukan Tuhan. Itu saja jawapannya. Kita tak rasa perlukan Tuhan. Cuba kita rasa perlukan Tuhan, kita tidak akan meninggalkan solat. Hari ni katalah kita pergi kerja tertinggal handphone kita. Kita gabra, tak senang duduk. Sebab macam mana kita nak hubungi orang kata penjaga anak kita, takut dalam keadaan apa, ataupun ada suami kita, macam mana kita nak hubungi suami kita, isteri kita, ataupun ketua kita dan sebagainya, macam-macam. Jadi orang resah kalau tidak ada tertinggal handphone sebab keperluan dia berkomunikasi dengan orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang dia perlukan. Seharusnya lebih lagi kita dengan Allah. Handphone kita ialah solat. Boleh kita katakan handphone tu Jadi tak solat artinya kita tak berhubung dengan Allah. Artinya kalau seorang itu tak rasa gelisah, tak rasa gabra, orang kata dia tak solat, artinya dia tidak perlukan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang tak perlukan Tuhan, dia rasa apa? Dia rasa diri dia kuat lah. Dia rasa diri dia hebat lah. Cuba kata kita rasa ada sifat kehambaan. Sifat kehambaan tu apa? Dia miskin, dia jahil. Sifat kehambaan itu sifat-sifat kekurangan. Jadi dia memerlukan satu kuasa yang penuh dengan sifat-sifat kesempurnaan. Artinya dia perlu berhubung selalu. Jadi kita miskin, kita perlu orang kaya. Kita hina, kita perlu orang yang mulia. Kita lemah, kita perlu orang yang gagah. Betul jadi itu yang kita perlukan orang-orang dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi dengan Allah yang maha segala-galanya. Jadi artinya kalau seorang tu kenapa dia tinggalkan solat, artinya dia tidak perlukan Tuhan. Sebab apa? Dia rasa diri dia Tuhan, ataupun dia dah kuat sangat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dia. Itu satu. Yang kedua, kerana dia tidak bayar harga dia. Sebab apabila kita perlukan sesuatu, adalah nak beli handphone mesti ada bil dia, bayar bil. Kita kena jaga charge baterinya, kita macam tu lah. Maksudnya ada perkara-perkara yang kita kena bayar. Jadi dalam nak berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah kesusahannya. Kita kena korbankan masa, kita kena korbankan tenaga, betul kan nak bersolat dengan, kita kena tinggalkan kerja kita untuk melaksanakan solat sebab perkara ni penting. Itu saja. Jadi kalau Tuhan tu penting dalam hidup kita, apabila ada solat, perkara-perkara yang lain tak penting lagi. Sebab tu simple aja sekarang ni, masuk di dalam dalam masjid sekarang ni ada matikan handphone kerana tidak ada panggilan yang lebih penting daripada panggilan ilahi. Betul. Sebenarnya panggilan ilahi ini dalam kehidupan kita. Seluruh hidup kita adalah masjid sebenarnya. Jadi artinya bukan kita off handset kita, tetapi sentiasa hubungan kita dengan Allah tu sentiasa on. Sentiasa on. Hati kita secara tak resmi, dan secara resminya dalam solat kita. Itu yang penting. Baik. Yang ketiga, Cik Zaini, sekali lagi ni soal hukum. Soal hukum ni saya katakan ini merujuk kepada orang yang lebih arif daripada saya lah, tentang solat tarawih yang sebagainya. Perkara ini telah dibahaskan. Bagi saya dengar
Soal fadilat solat tarawih itu memang ada hadis palsu. Ini memang telah dah diberitahu sebab bertentangan sangat dengan nas-nas yang lebih jelas ya. Tentang fadilat itu lebih sangat memang kita tahu itu tak apa, kita letakkan sebelah. Tetapi bagi saya nas untuk menegakkan solat tarawih itu ya, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah bukan saja kita lihat Al-Quran dan sunnah, kita juga apa yang dilakukan oleh para sahabat. Dan para sahabat orang yang paling arif mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok dalam sirahnya, Sayyidina Umar melaksanakan solat tarawih ya, dan memulakan dengan solat berjemaah dan sebagainya. Dan ini kita. Jadi siapalah kita yang jauh, umat yang jauh ini dibandingkan Sayyidina Umar ya, yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW ya. Jadi inilah yang kita katakan, saya tak nak terlibat lagi dalam dalam perbahasan apakah nas solat tarawih ini seperti ada nas solat tahajud, tetapi kita lihat saja daripada Ahlussunnah wal Jamaah, perkara ni saya rasa dah selesai lama dah. Jadi kita hanya ikut perkara-perkara yang kita dah yakin dengannya ya. Dan yang lain-lain tu ada perbezaan, kita bertasamu berlapang dada. Itu saja. Itu dia. Dan waktu ini dah mungkin sampai ke penghujung pertemuan kita untuk profesional minggu ini bersama Yang Bagi Ustaz. Mungkin sebagai kesimpulan pertemuan kita, silakan Ustaz. Ya, kesimpulannya kita ingin berpesan pada diri saya dan semua para pendengar bahawa meletakkan solat ni perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kemungkaran yang paling besar yang sedang kita hadapi sekarang ialah kemungkaran meninggalkan solat. Sebelum kemungkaran pendedahan aurat, sebelum kemungkaran orang ada arak, dadah dan sebagainya, ialah kemungkaran kita iaitu meninggalkan solat. Mengikut kajian ataupun mengikut kajian rambang yang dibuat dia kata 80% dah orang Islam di Malaysia tidak solat. Bayangkan begitu kritikalnya kita dalam soal ini ya. Itu 80% yang tidak solat. Yang solat 20% tu yang faham pula, yang khusyuk pula macam mana. Jadi bayangkan orang yang tidak solat ni sedang membakar dirinya dan membakar orang di sekelilingnya. Kalau orang tu tak solat artinya dia membakar diri dia. Keluarga yang tak solat dia membakar keluarga tu. Masyarakat sedang terbakar. Jadi kita sekarang ni bagaimana menghadapi soal semua ini? Jadi kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya ialah kita memperkenalkan Allah dan keperluan kita selalu berhubung dengan Allah. Kalau kita tanya, kenapa seorang tu meminggirkan solat? Sebab dia tidak rasa Tuhan itu perlu dalam hidupnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada segala-galanya. Kalau kita bayangkan seorang ibu, anak memerlukan ibu, ya, Allah lebih diperlukan daripada seorang ibu oleh anaknya. Ya, Allah diperlukan dalam apa juga keadaan. Sebab tu saya ingin menegaskan apa yang telah saya katakan sebelum ini, iaitu daripada hadis, ihfazillaha yahfazka, artinya jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga kamu. Dan jagalah solat, insya-Allah bila kita jaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan membantu kita untuk menjaga hubungan kita sesama dengan manusia. Sekian wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebagai penutup